Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan buat semua penonton-penonton yang bersama dengan kita malam ni. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk malam ni di satu-satunya Forex Online Radio yang pertama, dan juga selain daripada radio, kita juga ada TV dan juga channel YouTube kami, ya, ctc.fm. Ribuan terima kasih kepada semua dan sediakan soalan-soalan. Ini saya syorkan anda, ya. Sediakan soalan-soalan yang boleh membantu kepada kawan-kawan kita yang lain. Baru ini macam. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya nak mula, seperti biasalah, rakan kita ni Azran Aziz ni sentiasa membawakan Yong Tau Fu An-Nur yang sedap, yang lazat. Wah dia. Yang lazat disajikan oleh Yong Tau Fu An-Nur. Ya, anda boleh ikutilah laman sosial dia. Saya nak bagi tahu sikit. Ada yang bertanya macam mana dalam isi dia, ada berapa jenis. Dia penuh dengan Yong Tau Fu sama. Kemudian dia sediakan kat dalam ni, dia ada sambal warna merah, kuah dia yang warna hitam, semua dia asing-asingkan. Kemudian dia ada kacang. Cara nak makan dia tuan-tuan dan puan-puan senang. Tabur je semua dalam ni. Tengah drive boleh makan, tengah kerja. Saya nak makan sambil men-DJ tapi takut sebab benda sedap, jangan menjeje-jeje sekejap lagi kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dapatkan Yong Tau Fu An-Nur. Sarjana Prima ada, Jalan Jenaris ada, dekat area Kajang dan insya-Allah boleh ikutilah Facebook YTF An-Nur di Facebook. Terima kasih Azran Aziz. Dan juga cikgu, terima kasih cikgu. Malam ni sekali lagi burger Mekdi. Semoga cikgu murah rezeki. Amin. Baik, tak boleh lama-lama sangat, nanti marah pula orang. Tapi jangan lupalah, ini terbaik, Yong Tau Fu An-Nur. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita dah masuk ke episod 154. Kalau anda nak tengok benda-benda yang lalu dah lepas, nak tengok kembali, anda boleh terus pergi ke channel YouTube kami. Dan anda boleh dapatkan episod yang keberapa saja, daripada yang pertama sampailah yang sekarang ni, yang terkini. Anda boleh tengoklah saya kurus, besar sikit, debab. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu satu daripada cabang kita berikan kepada anda mana yang tertinggal. Dekat YouTube tu senang, macam Boboy dia dah sediakan playlist yang sungguh tersusun, kan. Dia boleh kat situ segmen fundamental, cikgu BBMA, lepas tu segmen Inilah Ceritaku dan juga cikgu No Name. Jadi senang nak cari. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ni 1 September 2020. Salam Merdeka, belum terlambat lagi. Bulan Merdeka. Kan. 154 1 September 2020. Dan saya nak menyapa dulu rakan-rakan saya yang berada di ruangan komen ni. Saya ambil lah masa seminit dua. Assalamualaikum Cikgu Azlan dan juga Pak Su. Semoga bermulanya 1 September ini memberi kita profit yang konsisten. Amin. Semoga Cikgu dan Pak Su dan CTC diberikan kesihatan yang baik. Apa ni? Yam Time Trader. Yam Time Trader from Terengganu. Terima kasih Izzat Pawan. Kemudian ni saya tak dapat bacakan nama dia ni, tulisan, tak apalah. Salam Pak Su dan juga Cikgu Lan, selamat hari ni. Selamat Hari Merdeka. Nak tanya Cikgu Lan, macam mana join Luno? Alhamdulillah, kejap lagi. Siapa tanya? Tahu tulisan Thailand. Thailand, okey. Thailand. Sawadika. Tapi nampak macam besut. Tak tahulah. Okey, Rushdan Sabri, ingin sukses, Walid take some time. Betul. Nak berjaya, dia kena ambil sedikit masa lah. Gasim Samsel, salam cikgu dan juga Didik Pak Su bersama dengan Boboy. InsyaAllah sihat selalu, amin. Airil Akma, salam Cikgu Azlan, DJ Pak Su dan juga Boboy. Boboy, orang tanya khabar ni. Okay. Jempol dia bagi jempol. Cap jempol. Okey, salam Merdeka daripada student Ogos 2020. Student tengah belajar ataupun pensyarah. Grup saya. Okey. Salam Cikgu Haslan dan juga DJ Pak Su. Yang ni daripada Ramli Muhammad Razi.
Syah Izan, Assalamualaikum. Dan apa khabar Cikgu Azlan, Pak Su? Nanti tolong nengok, ni perkataan nengok GU, ke mana hala tuju GU hendak pergi, insyaAllah. Kita nantilah kita cuba suruh cikgu bertemu, cikgu boleh berikan sedikit lah. Assalam EU terus terbang ke cikgu. Baik, itu pun nanti belum. Zulfitri Zulkifli, salam Cikgu Azlan dan DJ Pak Su, semoga sihat selalu. Hebat cikgu, baru habis Zoom terus online. Wow, untung 2 kali dapat pembelajaran. Yang ni daripada Indonesia. Assalamualaikum cikgu, salam dari Indonesia, jangan lupa pantun. Okay. Ni pun semalam dia ada ni. Saya suka ni dengan kawan ni. Kambing akikah. Hasmens. Peminat setia Agrofarm. Goal macam biasalah. Okay, insyaAllah. Boboy interframe lah sikit. Boboy interframe lah sikit. Sekejap saya panggil Boboy untuk interframe. Okay Boboy, my man. Yeah. Allahu Akbar. Itulah keriangan akrabnya kami di CTC.FM dengan anda semua. Okey, itu dulu. Salam cikgu daripada Firdaus Muhammad Saleh, Muhammad Rizwan. Assalamualaikum Cikgu Azlan, DJ Pasu. Boleh kongsikan analisis gol. Wah, dah ada 2-3 orang gol Baik, setakat dulu. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada persoalan, biar persoalan tu dapat membantu kepada penonton kita yang lain. So dengan soalan kita ni, manfaatnya kepada, kalau boleh saya nak semua dapat. Okey, selain daripada signal lah. Baik cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat cikgu Sihat, alhamdulillah. Cikgu ni kira power jugalah. Cikgu makan ubat apa? Di view sana, buat video sini, lepas tu malam kat sini. Wow, dahsyat lah cikgu. Alhamdulillah. Mana datang tenaga tu? Kita tanya tu dulu. Dia passion. Itu dia minat, jawapan dia. Bila minat, dia jalan. Tak sihat pun jadi sihat. Dia kalau tak minat lepas tu kan, macam alasan bagi. Betul. Kalau minat ni dia minat tak ada, alasan tak ada. Nak buat, boleh buat je. Terus on je. Jalan. Tak ada fikir-fikir lah. Kita dah tahu kita nak buat apa. Betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan serahkan kepada Cikgu Azlan Hashim. Sebelum tu jangan lupa baju yang smart ni, daripada bajubuy.com. Versi kemerdekaan Cun. Semalam saya dah pakai yang bendera, hari ni saya pakai yang warna biru. Belakang ada 63. Okey, jangan lupa baju boy. Baju buy lah, betul lah. bajubuy.com. Okey cikgu, saya serahkan kepada cikgu. Okey, terima kasih Pak Su. Terima kasih Boboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berjumpa kali ini untuk kali ni yang ke-154 tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, berikan kita kesihatan, berikan kita kegembiraan, berikan kita kemudahan daripada segala bentuk. Syukur, alhamdulillah. Dan juga kesihatan itu penting tuan-tuan. Kalau kita tak sihat, Allahu Akbar, rasa macam tuan nak buat kerja lah. Alamak, rasa tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan selamat kemerdekaan Malaysia yang ke-63. Alhamdulillah, saya berkesempatan pada hari Ahad lepas berkunjung ke tempat yang saya first time saya pergi, iaitu Nusa Jaya. Nusa Jaya di Johor. Okey. So saya tak pernah pergi. Saya dulu masa saya belajar kat Skudai, sekarang saya pergi Nusa Jaya, saya tengok punya tu kawasan gelang patah dulu. So, sekarang dia membangun, wow. So saya dapat duduk satu apartment yang tingkat 32. Saya duduk atas tingkat 32. Allah. Sebelah tu Legoland. Nampak. So nak you tenang situ. Tenang. Daripada segi crowd dia macam mana? Ramai ke tak? Dan ramai? Kebetulan di situ sebenarnya majoriti yang saya tahu adalah orang-orang yang dikuarantinkan. Patut tu senyap dekat situ. Okey. Saya tengok macam tak ada orang. Macam mana orang ni kan? Rupanya. Saya tanya dia punya staff, mana pergi? Bang, sebelah bangunan sebelah sana kuarantin. Okey, kuarantin. Okey, sebelum pergi tak tahu Tak tahu. Kalau tahu daripada awal pergi tak? Saya tempat tu memang dipisahkan. Dia orang memang tak campurkan. Cuma kita nampak lah orang buka meja, lepas tu dia ada buat testing semua kan. Kita ni punya tempat kuarantin. Sebab daripada tempat situ, malam ni tuan-tuan saya nak pergi makan dinner dekat Kempas. Lepas tu saya minyak, saya cek dah Petronas terdekat. Rupanya Petronas tu tuan-tuan menghala sampai ke Tuas. Dia pergi custom dan saya kena buat U-turn. Custom Malaysia pergi Singapura, tu U-turn. Jauhnya. Sampai ke betul-betul sepadan.
Tapi elok jugalah. Saya tak pernah pergi sebenarnya. Saya kata, oh this is good experience. Rumah saya takut. Kenapa bang? Gelap-gelap. Pukul 8 malam, Petronas dia dah kunci dah. Awalnya Petronas, Shell apa semua stesen minyak dekat tepi highway tu semua berkunci pukul 8. Tu saya heran, kenapa tak ada orang? Rupanya memang waktu tu memang dah tak ada sebab kawasan apa situ waktu siang ramai orang. Tu pengalaman alhamdulillah. Dan balik malam biasa lah tuan-tuan hari cuti balik jam tu satu macam lah kan. Jadi satu macam itu lumrah lah. Dan trade tak tinggal. Tapi tuan-tuan, apa yang saya seronok adalah benda baru bagi saya, benda yang dah lama saya follow tapi saya baru rasa dia punya iaitu tentang cryptocurrency. Dia punya Jadi sebelum saya bercerita cryptocurrency tuan-tuan, patin tempoyak masakan Cik Hawa, selepas makan tertidur lena. Sabar itu ujian jiwa, ada yang gembira tak kurang yang merana. Wow. Tengok tuan-tuan dan puan, ada yang berani nak jawab. Mak bagi dekat ruangan komen. Okey. Saya tak boleh jawab. Jawab je dia dua kerat. Saya kata biar pergi cikgu je. Sebab tuan-tuan, apa yang saya nak tekankan adalah sabar. Sabar itu adalah ujian jiwa. Kalau tak sabar, ada yang gembira, tak kurang yang merana. Okey. Tuan-tuan, sabar sangat penting. Sangat-sangat penting Sebab alhamdulillah seminggu saya bersabar. dekat tuan-tuan nampak luno kat depan yang saya nak ceritakan sikit. Baru pagi tadi petang saya bangun, saya terlelap sekejap, betul saya sedar, dah melompat harga-harga nilai-nilai untuk cryptocurrency. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat kalau saya ada letak beberapa posting dekat saya punya wall saya punya wall Facebook saya adalah Hazlan Hashim, Facebook di sini tuan-tuan saya ada letakkan beberapa input, beberapa info tentang cryptocurrency. Okey tuan-tuan dan sekarang pasu sebenarnya bukan apa, saya sentiasa untuk nak mencari pilihan. Kalau saya tuan-tuan dah boleh alhamdulillah untuk nak mendapatkan profit, saya nak juga orang dapat dengan samalah. Alhamdulillah. Tapi saya kena berpijak di bumi nyata bahawa untuk mendapat kefahaman bukan perkara yang mudah. Dan saya faham tuan-tuan, kita punya tahap atau paras kefahaman tu berbeza-beza. Betul. Jadi saya sentiasa berfikir, macam mana kalau aku dapat profit, macam mana aku nak orang lain juga dapat profit. Sedangkan dia tak faham macam apa yang kita faham. Jadi kita nak ikut tolong, kita fikir. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dengan platform Luno ni sebenarnya tuan-tuan, umpama tuan-tuan atau Pak Asu atau Boboy beli saham. Baik, okey. Dengan satu unit contohnya tuan-tuan di sini, sebelum tu apa itu Luno? Luno tu adalah exchange, tempat kita nak berjual beli. Umpama Pak Su macam BSKL, Bursa Malaysia. Nama BSKL. Bursa Malaysia, di mana di situ Pak Su ada beribu-ribu saham. Kita nak berjual beli, kita nak berdagang, jual beli. Jadi untuk cryptocurrency, dunia cryptocurrency tuan-tuan, di Malaysia ni dia ada 3 company yang telah diberikan green light oleh Security Commission. Itu yang best. Senang cerita. Dah tak ada isu macam kau tak takut ke? Sebab tuan-tuan, daripada 3 tu, Luno adalah salah satu diberikan green light oleh Security Commission untuk beroperasi di Malaysia. Tu tak ada isu dah pasal takut apa ke, scam ke apa ke. Tak, this is the true one. Yalah, sebab kita pun dah nampak sekarang ni tuan-tuan dan puan, Luno dah mula start dia highlight tanpa ada dia senang, dia bebaskan. Dan saya beberapa kali membuat deposit tuan-tuan, dengan deposit kemudian dia akan bagi kita satu tag number. Kita mesti ingat tag number tu khas untuk kita. Baik. Kita letak dalam kita punya reference masa kita deposit, dan duit akan masuk biasa lebih kurang dalam few hours. Sebelum tu tuan-tuan kena masuk ke luno.com, kena sign up tuan-tuan. Betul. Kena upload IC depan, IC belakang dan selfie. Okay. Dan kemudian kita akan, ni proses saya cerita tuan-tuan yang saya buat, yang saya rasa tu yang saya nak cerita ni. Kemudian dalam masa 2 hari lepas tu akaun akan di-verify. Dalam masa 2 hari Yes, hari bekerja. Hari bekerja. Kalau Pak Su buat besok hari Rabu, maka Jumaat Pak Su boleh expect siap. Kalau 2 hari tuan-tuan tak ada jawapan berlaku pada saya, apa saya buat tuan-tuan? Saya cari, cari. Saya jumpa dekat Facebook Luno punya cerita, Luno punya info lah Facebook. Okay. Saya PM kat diorang, yes, dia menjawab. Saya beritahu saya punya ni sekian, email sekian, dah lebih 2 hari tapi tak verify. Okay tuan, dia minta respon, dia minta saya bagi email ID, saya bagi Pak Su. Dan masa 1 hari settle.
Jadi support diorang pada saya, untuk yang saya alami memang cantik. Dan saya mula buat beberapa deposit dan berjalan lancar. Dan tuan-tuan, sekarang Luno ni tuan-tuan, dia offer untuk 4. Saya bukan wakil Luno, saya cuma nak kongsikan apa tuan boleh dapat, seperti apa yang sedang saya dapat sekarang. Tu je. Saya bukan mau wakil Luno tak payah tak ada bayar pun. Dia charge saya ada, ambil fee. So tuan-tuan boleh gunakan Luno sebab tuan-tuan di sini dia ada offer untuk 4 cryptocurrency. Baik. Yang mana yang paling terkenal dan tentunya adalah BTC atau Bitcoin. Macam sekarang Pak Su boleh tengok ni harga dalam ringgit Pak Su. Satu Bitcoin sekarang RM49,160. Harga seperti kereta Pak Su. Atau harga dulu berapa ringgit je mula-mula dia Bitcoin. Kalau ikut USD tuan-tuan, pada sekitar 2012 dia dalam puluh-puluh je dolar. Bermasuk ringgit less than 100 ringgit lah. Kalau sekarang daripada awal dulu masuk sampailah ke ni, jadi millionaire. Yang dah lepas, barang lepas jangan dikenang. Jangan dikenang. Nanti tu saya jiwa. Betul. Okey, so tuan-tuan, kita pandang nombor ni. Lepas tu sebenarnya harga untuk BTC ni Pak Su pernah mencecah shilling dia. Kita tengok all time dia Pak Su adalah pada sekitar harga 77,998 pada 1 Ogos 2018. Itu pucuk. Itulah resisten. Itulah sejarah dia Pak Su. Yang mana tuan-tuan, saya kata tuan-tuan pun mahir dalam trading. Apabila satu shilling tu terbentuk, maka market dah tahu dah, this is the highest in history untuk BTC. Jadi whatever the price, yang selepas tu turun dan mula naik macam sekarang tuan-tuan, macam sekarang ni, dia akan kembali mencari 77,998 sebelum dia buat breakout, retrace dan terus terbang ke atas. Kenapa tuan-tuan? Sekarang USD sememangnya dalam keadaan lemah dan terus lemah, seperti Dr. Nonim cerita semalam. Sama dengan bacaan, tak ada masalah. Memang kita baca sama jatuhan dia. So bayang Pak Su, harga dia 77,000. Harga sekarang 49,000. Jadi kalau Pak Su tengok, kalau katakanlah Pak Su beli pada harga 49,000, target adalah 77,000. Bermaksud Pak Su, kenaikan dia tidak sampai 100%. Tidak sampai satu kali ganda. Sebab kalau 49, ambil 50 lah, darab dengan 2, 100,000. Puncak dia atau pucuk dia 77,000, bermaksud kenaikan dia tidak sampai 100%. Kalau beli sekarang, target 77, tak sampai satu kali ganda. Bermaksud Pak Su letak sekarang contohnya RM1, Pak Su mungkin dapat profit dan 5% saja. Tetapi Pak Su, kita ada 3 lagi pilihan, iaitu Ethereum, Ripple dan Litecoin. Ni yang menariknya adalah Pak Su tengok Ethereum, tuan-tuan tengok harga tertinggi dalam sejarahnya hit RM6,976 bagi satu unit Ethereum. Harga sekarang Pak Su saat ni RM1,937 bagi satu Ethereum. Bermaksud kalau saya ambil nombor bulat lah 2,000 pergi kepada 607,000, bermaksud dia boleh naik 3 kali ganda. Dia nak mencari balik harga tertinggi sebelum ni, bermaksud dia boleh bergerak sejauh 3 kali ganda. Tadi di BTC tuan-tuan, dia nak mencapai harga tertinggi sebelum ni, tidak sampai 1 kali ganda. Bermaksud kalau RM1 mungkin dapat 50 sen. Tapi yang ni kalau Pak Su letak RM1, dia dapat RM3. Jadi mana untung besar? Ethereum lah. Yes. Saya tunjukkan kenapa saya pilih benda-benda macam ni. Itu sebab dia. Ada berapa sebab lah. Tu antara salah satu sebab dia. Kedua Pak Su, saya pergi kepada Litecoin. Litecoin harga sekarang RM257. Harga tertinggi RM1,300. Bermaksud Pak Su, dia boleh naik sampai 6 kali ganda, 5 atau 6 kali ganda kepada harga tertinggi. Tadi Bitcoin tak sampai 1 kali ganda. Pak Su letak RM1, mungkin RM1.50. Pergi kepada Ethereum, Pak Su letak RM1, dia naik RM3. Tapi sekarang Pak Su letak RM1, dia boleh pergi sampai RM5 ke RM6. Wow. Jadi lagi untung Litecoin. Betul. Dan akhirnya yang selalu saya cerita, yang saya trade, yang macam-macam saya buat adalah Ripple.
Ripple Pak Su, harga sekarang, harga semasa adalah RM1.19 bagi setiap satu Ripple. Dan tuan-tuan, sejarah je puncaknya adalah pada nilai RM13. Ni berapa ringgit? Pergi sikit. Alamak. 11. Sekejap apa? Okay, ambil 11. Ambil RM12 lah. Okay. Bermaksud Pak Su, dia boleh pergi 6 kali ganda. Lagi banyak. Jadi tuan-tuan, ini peratusan-peratusan yang kita jangkakan mampu untuk berlaku. Jadi disebabkan benda macam ni, saya pilih kepada Ripple. Dan tuan-tuan, Pak Su semua, Ripple ni adalah satu teknologi yang digunakan oleh bank untuk nak membuat penghantaran duit. Teknologi ini menyebabkan penghantaran itu semakin lama semakin cepat dan semakin murah. Contoh Pak Su, kita guna MoneyGram. Okay. Dan tuan-tuan, sebahagian saham MoneyGram telah dibeli oleh pihak Ripple. Sebab sebahagian dia nak gunakan teknologi ini. Dan nanti tuan-tuan, semakin lama semakin banyak bank-bank di dunia akan menggunakannya. Dan sebab harga dia tuan-tuan, kita menunggu untuk naik dan terus naik. Saya dah start beli tuan-tuan Pak Su, semenjak minggu lepas RM1.14 saya beli. Lepas tu dia naik, sekarang dah profit dari 5 sen ke 6 sen. Bermaksud setiap RM1 dapat 5 sen. Dia macam saham Pak Su, 5% dia naik seminggu, saham tak dapat. Betul lah. Satu minggu 5% timing dia sekarang. Jadi itu yang saya buat. Jadi tuan-tuan, selain daripada saya beli, saya pegang dalam bentuk virtual, tuan-tuan kena ada apps dia, dalam masa yang sama saya trade juga. Macam kita trade currency. Boleh. Dan saya jumpa broker, saya tak mahu sebut nama dia. Saya juga jumpa broker yang offer untuk trade cryptocurrency 24 jam 7 hari. Kebanyakan broker pasal 24 jam 5 hari. Sekarang 24 jam 7 hari saya trade kat situ. Tuan-tuan, 7 hari trade bukan kita nak mengedap, tak ada. Market dia slow. Tapi saya boleh pasang PO awal-awal. Pending order. Yes, pending order. Jadi ini satu sedikit sebanyak lah tuan-tuan, boleh look through. Dan juga kalau ada sebarang pertanyaan apa ke, pergi kat YouTube, type Luno, dia akan keluar banyak lah. Okey cikgu, sebelum kita beralih ke pair kita, pertanyaan daripada Muhammad Hakim Muhammad Amin, Ripple is the game changer, betul ke cikgu? Sebenarnya setiap currency ni tuan, di cryptocurrency dia ada fungsi masing-masing. Kita tak boleh nak bandingkan antara Ripple dengan Ethereum, masing-masing ada fungsi dia. Tetapi apa yang kita nak, kebanyakan kita tentu kita pegang pasal kita nak profit aja. Okay? Dan keempat-empatnya memang boleh buat duit. Jadi based on apa yang kita nak sebenarnya. Sebab semua orang mengatakan Bitcoin kata Bitcoin terbaik, Ethereum kata Ethereum terbaik, semua mengatakan terbaik. Sebenarnya apa yang kita nak? Saya nak profit. Jadi saya carilah yang terbaik untuk saya. Kalau ikut kita trade forex ni, kita pilih lah currency mana yang kita minat. Macam Ripple ni kira macam tu lah. Dan sebelum saya terbuka Pak Su, yang bagus ni tuan-tuan, dia ni trade macam saya trade currency. Daripada empat ni Pak Su, dia ada kepala dia bergerak dan ikut. Dia ada mak dia. Dan tuan-tuan, ini dia punya chart. Kalau Pak Su tengok chart dekat sini, dia dah terbang ni, keempat-empat ni Pak Su, setup dia tuan-tuan, setup sama. Daripada sebelah kiri sekali adalah Bitcoin, kanannya Ethereum, kanannya Litecoin, dan kanannya ada Ripple atau XRP tuan-tuan. Keempat-empatnya Pak Su, semuanya membuat setup yang sama, iaitu re-entry buy di weekly. Setup sama di weekly. Itu yang saya trade. CFD ni saya buy, dan saya beli pun, beli memang buy. Nanti bila profit insyaAllah, saya withdraw yang di sini, saya beli yang kat Luno. Senang tak? Boleh trade jugalah ni benda ni. Jadi apa saya buat tuan-tuan? Saya trade dekat broker, dapat profit saya withdraw, saya beli kat Luno. Tuan-tuan, tujuan saya, Pak Su, umur saya dah 50. Baik. Saya tuan-tuan bukan jenis makan gaji. Saya dah berhenti kerja semenjak 2012. Saya sempat makan gaji selama 18 tahun. Dan tuan-tuan, pastinya saya tidak ada pension. Betul lah. Jadi ini saya jadi Pak Su, salah satu daripada income pension saya. Jadi itu tujuan saya. Tuan-tuan, pastinya
ada tujuan masing-masing. Baik. Okey, Alhamdulillah. Kambing akikah Hazmin, dia kata kok tak nampak apa-apa, belum start ke? Dah start lama dah. Kita dah start lebih kurang dalam setengah jam. Setengah jam dah. Cuba check wifi ke apa pun. Alright. So sekarang lepas tu kita itu sebenarnya itu yang saya nak bercerita sebenarnya. Saya nak kongsikan benda yang saya dah lalui, saya buat, saya punya feel, saya punya passion. Saya nak tuan-tuan ambil sikit rasa tu. InsyaAllah benda tu bermanfaat. Sebab cikgu niat cikgu nak bagi peluang dekat anda-anda di luar sana. Yes, berkongsi. Bila cikgu pun boleh dapat rasa profit. Apa salahnya kita buat satu, jadikan simpanan lah. Betul. Jangka masa panjang. Yes, betul. Betul. Okey, lepas tu kita buka soalan pada yang bertanya. Goal lah tadi. Goal 2-3 orang. Okay. Kemudian ada juga yang lain, tapi kita ambil goal dulu. Okey, boleh, no problem, insyaAllah. Kemudian GU, okeylah tu nanti kemudian. Okey, alright. Okey tuan-tuan, kita lihat goal apakah yang sedang berlaku, apakah yang kita jangkakan untuk berlaku. Okey tuan-tuan, kalau kita rujuk apa yang atau setup yang telah pun muncul di time frame weekly, tuan-tuan, saya nak atau tidak, mesti hukum dia wajib baca weekly. Kenapa? Hukumnya saya nak tahu apakah kedudukan candle pada bacaan weekly. Adakah pada bacaan weekly dalam keadaan uptrend atau downtrend? Sebab Azul, dalam satu minggu cuma ada satu candle weekly. Tuan-tuan, dengan satu candle weekly, trend yang sedia ada tidak boleh terbatal. Baik. Apa yang berlaku? Saya ulang sekali lagi. Dalam keadaan yang sekarang ni, market sedang rally up, okay, dengan satu candle weekly, uptrend yang muncul tidak boleh terbatal. Tak boleh langsung terbatal? Tak, dengan satu candle tak boleh. Apa yang boleh tuan-tuan? Market retrace. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Jadi dalam satu candle weekly tuan-tuan, akan ada 5 candle daily. Dalam 5 candle daily akan ada 30 candle 4 jam. Jadi yang buat kerja ni tuan-tuan adalah H4 atau 4 jam. Zone-zone kita dah tahu, kita nak buy. Kita nak buy, bukan nak sell. Jadi untuk mencari entry ni, lihatlah di 4 jam setupnya. Dalam setup terbesar tuan-tuan, bagi sesiapa yang dah pun melihat saya punya formula multi time frame, bukan saya punya Cikgu Umar punya, Chong Rohi punya. Saya cuba memudahkan untuk orang baca. Kadang-kadang dia tanya, bang, macam mana nak baca ni? Saya duk fikir, macam mana aku nak memudahkan orang baca ni? So saya buat saya punya version. Tapi asal dia Tuan Umar punya, bukan saya punya. Rohi juga. Memang dia orang punya. So saya dalam kotak tu saya buat adalah, jikalau berlaku re-entry, contoh di weekly tuan-tuan, goal re-entry buy di weekly, maka di daily adalah market hilang volume buy, iaitu candle berada di antara garisan mid dengan low BB, dan di daily tuan-tuan tidak ada bacaan momentum sell. Ini yang saya namakan, ataupun ini yang selalu saya ulang-ulang dan Pak Su pun juga biasa ulang, candle terlajak. Ini nama candle terlajak. Betul. Candle terlajak di time frame daily adalah melengkapkan re-entry di time frame weekly, dan candle yang validkan re-entry buy di weekly dan market hilang volume buy di daily adalah momentum buy di H4. Tuan-tuan, satu momentum buy, tuan-tuan, momentum buy ni tak kuat. Kenapa? Sebab BB flat. Tapi momentum buy yang ini adalah momentum buy yang kuat. Dia mengatakan bahawa re-entry buy di weekly untuk gold valid. Untuk gold valid Yes, untuk bermaksud gold dijangka untuk naik dan terus naik. Dan sekarang tuan-tuan, harga berada sekitar paras 1977. Di manakah target kita? Okey, dalam BBM tuan-tuan, kita boleh menggunakan kesemua 8 garisan sebagai entry atau sebagai TP. Itu pilihan masing-masing. Itu sebab jangan terlalu khusyuk tengok ilmu tu sampai tak boleh nak berfikir dengan lebih besar. Gunakan ilmu tu, lepas tu pandang daripada jauh, bird eye view. Kita nampak, ni ilmu dia, ni keliling dia. Macam saya biasa sebagai contoh, burung helang bawah tu terbang tinggi, katakan dia terbang 50 meter. Dia nampak keliling tu banyak anak ayam.
Mana anak ayam yang jauh pada ibu dia? Situ yang dia target. Jadi bila kita nampak weekly, kita nampak daily, okey, lepas tu kita pecah kepada 4 jam, okey, baru kita nampak bentuk-bentuk dia. Jadi sekarang tuan-tuan ada yang mengatakan soalan yang bagus. Tadi masa saya buat Zoom, saya baru habis Zoom tadi dengan saya punya grup kelas dalam bulan, untuk bulan 9 ni. Ini 1 bulan kelas saya online yang pertama, Zoom yang pertama. Saya dah rekod dan saya dah post pada grup. Dia orang kena buat homework, kena tengok. Lepas tu dia kata yang soalan, saya tunggu soalan masing-masing. Okay, so dia ada soalan yang ditanya tuan-tuan. Dia kata, bang, sini kan daily re-entry sell. Saya cukup suka soalan tuan-tuan. Saya cukup suka. Dia kata, ini kan daily re-entry sell, maksudnya kenapa tak sell? Saya cukup suka. Sebab dulu saya macam ni. Pantang saya tengok candle kena 5-10 high, okay, sell. Saya tanya balik, okay, kalau daily re-entry sell, pertanyaan saya adalah, bacaan apakah yang akan validkan re-entry sell di daily? Dan dalam mangsa yang sama, DH4 ada bacaan momentum buy. Dan baru dia notice, sebenarnya tuan-tuan, ketika berlaku re-entry sell di daily, DH4 atau 4 jam muncul momentum buy, maka perjalanan momentum buy menyatakan bahawa re-entry buy di weekly telah pun valid. Sebab apa? Sebab matching time frame, full structure, momentum DH4 matchingnya bukan dengan daily, tapi matchingnya adalah dengan weekly H4. Yes. Kenapa? Sebab satu candle weekly. Kenapa tuan-tuan, dalam saya punya close group saya akan cerita detail lah nanti. Tadi tak sempat, 1 jam tu pun tak sempat. Sebab satu candle weekly cuma ada 5 candle daily tuan-tuan. Dalam BBMA dengan 5 candle tuan-tuan hanya boleh buat satu bacaan. Sebab itulah saya mencari setiap minggu re-entry di daily, sebab dengan 5 candle akan muncul minimum satu bacaan. Itu dia punya tepat formula dia. Tuan-tuan guna tapi tak faham, memang tak nampak. Tapi bila tuan-tuan guna, iyalah, setiap 5 candle muncul satu. Setiap 5 candle, maksudnya minimum, dia bukan mesti, minimum 5 candle muncul satu. Jadi tuan-tuan, bila guna daily, setiap minggu akan ada satu bacaan re-entry. Jadi tunggulah kat situ. Itu sebab saya kata sabar. Tunggu candle tuan-tuan, muncul candle tu, insya-Allah tuan-tuan punya. Jadi jelas So bila ada re-entry di weekly, tuan-tuan, re-entry di weekly dia nak berlaku juga memerlukan minimum 5 candle, bermaksud minimum 5 minggu. Jadi bila dia dah muncul lepas tu kalau satu setup tu dia nak muncul minimum 5 minggu, untuk dia terbatal pun minimum 5 minggu. Okey. Jadi untuk terbatal pun minimum 5 minggu. Okey. Jadi kalau dia dah mula buy sekarang lepas tu, saya tanya dalam grup tadi, bila dah buy sekarang, agak-agak berapa lama boleh simpan nak TP? 5 minggu lah. Sebab 5 minggu akan datang, kita jangkakan dia akan terbatal. Okey. Jadi open and hold. Dia kata, saya dah TP cikgu. See? Bila kita tuan-tuan, bila kita ada ilmu tapi tak yakin, kita tak buat. Tapi bila kita ada ilmu, kita yakin, walaupun sedikit ilmu kita, tapi kita yakin dia pergi jauh. Saya bagi contoh pasal. Ni tuan-tuan, contoh re-entry buy di weekly. Ni. Dan re-entry buy yang di kedua seterusnya adalah yang ni. Lepas tu, jarak di antara yang ni dengan yang ni lebih daripada 5 minggu. Lebih. Dan jarak pip dia lebih kurang dalam, Masya Allah, 3,000 pip. Nampak tak? Ni, dan jarak antara re-entry buy di sini tuan-tuan, minimum kita boleh jagakan kenaikan juga adalah minimum 5 minggu. Macam sekarang yang berlaku lebih 5 minggu. Lebih kita tak tahu berapa banyak lebih, tapi minimum 5. Jadi selagi bacaan ni terus naik, kita hold lah. Tang hold ni tuan-tuan, tak semua boleh dapat. Betul. Jadi saya tuan-tuan untuk kali ni saya banyak fokus dekat, sebab hati saya dah banyak pergi dekat Luno tu. Gold saya dah tolak tepi. Saya ada trade beberapa currency. Saya banyak tengok dekat kripto. Minggu ni lepas tu memang saya banyak tengok kripto. Saya nak ambil feel benda tu. Sebab saya tahu saya nak market yang tuan-tuan, gold ni laju dia up down satu hari boleh pergi beratus-ratus pip, malah beribu pip. Saya nak mencari pip tak banyak tapi jalan slow motion lepas tu kan, kalau dia pergi. Kau jatuh naik senang baca.
Jadi bila saya tengok tuan-tuan, dekat kripto tu mudah nak baca. Tu yang saya trade situ, dan saya beli juga dekat Luno. So alhamdulillah dah pun ada profit. Rasa okey. Saya nak tuan-tuan, saya nak tenang sebenarnya. Kan? Dulu saya memang hantu. Pandang tengok saya tak kecil, semua nak masuk. Tapi pengalaman banyak mengajar, jiwa tak tenteram. Jadi saya sekarang kena banyak bersabar. Alhamdulillah saya masuk sikit, dapat sikit profit, lepas tu continue. Okey lah. Saya nak tenang tu. Tenang tu saya nak. Nak cari tenang tu payah je. Kena usaha lah. Cikgu boleh sampai 20 tahun lebih kan, kita ni baru berapa tahun. Okey, baik. Settle untuk gold. Saya cuba dapatkan selain daripada gold, ada yang minta GU, AU, lepas tu EU. Okey tuan-tuan, untuk saya terus pergi pada GU, EU, AU. Wow. Okey tuan-tuan, saya tengok pada GU. Lepas tu GU ni dia bukan apa lepas tu. Lepas tu nampak gold naik, lepas tu nampak GU naik, lepas tu akan nampak AU, NU yang ada U sebelah kanan. Lepas tu lepas tu akan nampak dia naik, lepas tu akan nampak yang ada USD sebelah kiri, UJ, UCAD, UCHF, dia akan terkejut. Pasal apa lepas tu? Sebab master key dia, kunci dia adalah indeks USD. Tuan-tuan faham dan yakin tuan-tuan baca indeks USD itu betul, tuan-tuan dah tahu dah AU nak pergi mana, GU nak pergi mana, semua yang ada U nak pergi mana dah tahu dah. Sebab kuncinya datang daripada indeks USD. Saya buka ini USD, lepas tu tengok ini USD. Ini juga yang semalam kalau saya tengok Cikgu Nonem cerita kan, ni momentum. Dia jangkakan untuk berlaku retrace kan. Ya, betul. Saya nampak benda ni. Sebab saya tahu ni dalam BBMA, kita tahu dalam masa tempoh sebulan pun dia memang downtrend. Dan downtrend tuan-tuan masih berterusan. Kenapa? Tuan-tuan tengok ni weekly Lepas tu satu minggu cuma satu candle weekly. Satu candle tidak boleh membatalkan bacaan momentum sell di weekly. Ni tuan-tuan, ini bacaan momentum sell. Dengan satu candle seminggu tidak boleh membatalkan, tidak mampu untuk nak membatalkan bacaan momentum sell. Sebab momentum sell hanya akan terbatal dengan momentum buy. Di antara momentum sell dengan momentum buy, pergerak atau jumlah bilangan dalam keadaan yang normal minimum 20 candle weekly. Kalau weekly lah. Kalau daily lah. Minimum 20 candle. Jadi itu saya kata, dengan satu candle tidak boleh membatalkan bacaan weekly. Yang ada retrace. Itu sebab kita orang dah nampak bila ada bacaan momentum sell, kita tahu ada re-entry sell. Menggunakan BBMA tuan-tuan, nak tahu re-entry sell, kecilkan time frame. Ni cara dia. Kecilkan time frame ke daily. Tuan-tuan nampak momentum sell ada di weekly, tuan-tuan tahu selepas ada momentum akan ada re-entry. Jadi nak tahu dengan lebih jelas, dah bermula ke re-entry ni? Tuan-tuan kecilkan time frame, mata tuan-tuan fokus kepada garisan EMA 50 yang biru ni. Lepas tu nampak tak? Garisan ni berada dalam garisan hitam BB ni kan? Nampak masih tak? Lagi dalam. Nampak tak dah terkeluar? Tang terkeluar itulah re-entry. Tang dia terkeluar, siap nak sell. Tu dia beritahu, itu je. Simple je. Garisan tu je. Tanda dia kat situ. Itu je tanda dia. Dia bukan, tuan-tuan, dia bukan saja-saja nak bersilang, tak ada. Setiap dia bertemu je, ada benda kat situ. Selagi pasal garisan biru ni dalam BB ni kan, jangan mandai-mandai nak buy. Jangan mandai-mandai dia memang nak terkejut tuan-tuan. Tapi bila dia keluar di sini, tuan-tuan nampak candle-candle ni kan masih di bawah garisan biru ni. Tetapi biru kat luar BB bermaksud tuan-tuan yang naik ni sekadar retrace saja. Inilah tempat-tempat kita orang untuk nak melaya. Jadi bila indeks USD terus jatuh, tuan-tuan akan nampak gold naik, AU naik, NU naik, EU naik, GU naik. Yang penting tunggu, sabar, setup yang tuan-tuan nak. Adakah tuan-tuan pilih daily? Adakah tuan-tuan pilih setup re-entry buy di H4 atau H1? Pilihan masing-masing. Kau tanya saya advise pada diri saya dan juga pada grup saya, fokus hanya
bacaan re-entry di daily. Fokus dekat daily saja. Yes. Kenapa? Macam saya katakan tadi, re-entry di daily tuan-tuan mampu untuk muncul ketika market rally seminggu sekali. Bila dia muncul Pak Azul, memang kita punya insya-Allah. Sebab re-entry di daily tuan-tuan, kebarangkalian untuk kita menang adalah sangat tinggi. Sebab dia tidak muncul setiap hari ketika rally. Ketika sideway, yes, boleh hari-hari. Ketika rally, no. Jadi bila dia muncul, kita masuk, dia dah jalan tuan-tuan. Jangan sibuk nak tanya TP. Relax, biar dia pergi. Itu re-entry daily, kekuatan dia. Apatah lagi kalau berlaku re-entry di weekly. Sebab tu sekali lagi saya beli Ripple, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, keempat-empatnya re-entry di weekly. Itu yang saya seronok tu. Dan indeks USD clear tuan-tuan, sedang dalam keadaan jatuhan di weekly. Jadi lepas tu tengok nampak garisan biru ni berada kat luar. Lepas tu dan tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan kerja buat homework, tuan-tuan akan nampak ni, apabila garisan biru ni lepas tu dia masuk ke dalam ni, lepas tu akan nampak candle akan terkejun dan terus terkejun. Saya bagi contoh lepas tu. Lepas tu nampak dia masuk dekat dalam BB. Okey, betul. Nampak dia terkeluar. Nampak dia masuk balik. Ya. Tak terkejun. Okey. Mata tuan-tuan dalam BB ini, tuan-tuan pandang EMA 50 dah tahu dah. Sebab EMA 50 adalah yang bawa trend. Candle tuan-tuan nak cari entry. Entry tuan-tuan mesti mengikut trend. Sebab trend is your friend. Ya. Tapi kalau tuan-tuan melawan, trend is not your friend, trend is your enemy. Itu sebab tuan-tuan, saya fokus untuk mencari sell kalau saya katakan indeks USD ni, dan bertahan. Bila EMA 50 tuan-tuan masuk dalam BB balik, macam ni tuan-tuan, masuk balik, dia punya terkejut, lepas tu tak ingat ini sebulan ni. Ya. Sebulan pegang. Itu sebab sebulan tu juga EU naik dan terus naik. Dan siapa trade EU tuan-tuan, gunakan indeks USD sebagai bacaan pembantu. Sebab dia macam cermin. Kalau indeks USD terkejun, EU terbang. Bentuk dia lebih kurang sama ke? Cuma dia terbalik je lah. Macam cermin lah yang kita tengok. Lepas tu tengok saya buat sebagai contoh. Control market. Saya ambil EU. Okey, sekarang saya letak kiri kanan basuh. Saya letak kiri kanan, saya pam. Kiri indeks USD saya letak ambil daily, dan sebelah kanannya adalah EU, saya ambil sebagai daily. Masa nampak tak? Yang kiri ni jatuh, EMA dekat luar. Yang kanan ni naik, EMA dekat luar. Sama kan? Terbalik je. Inilah bacaan dia tuan-tuan. Nak trade EU, tengok indeks USD. Kalau indeks USD kata downtrend, EU uptrend. Macam sama je corak. Memang turun dengan naik ni. Itu sebab saya kata antara pair yang, kalau nak trade tuan-tuan, cari yang mudah baca. Yalah. Ini adalah salah satu yang mudah baca. Jadi fokus terbaik untuk EU tuan-tuan adalah buy. Lepas tu tengok kat sini. Nampak EMA 50 keluar daripada low BB? Ya. Ketika tu EMA 50 keluar daripada top BB. Kawan kat atas, kawan ni kat bawah. EMA masuk dalam BB, EMA masuk dalam BB, kawan ni jatuh, kawan ni terkebang. Tuan-tuan, inilah indeks USD. Jadi tu sebab saya suka trade yang ada indeks USD. Clue dia banyak datang ke situ. Jadi bila indeks USD ni dalam keadaan lemah, saya tahu peluang untuk saya untuk NU, untuk AU juga dalam keadaan buy. Tunggu kita, bila kita nak buy, kita tunggu kawasan-kawasan re-entry yang terbaik untuk setiap hari. Mungkin ada soalan ni Pak Zul? Okey, baik. Kat mana nak tengok indeks USD cikgu? Okey, kat mana satu tuan-tuan, tak semua broker ada. Ya, tuan-tuan boleh tengok di depan ni, saya gunakan broker Hot Forex. Nak tengok indeks, buatlah ambil demo account. Daftar, ambil sebagai demo account, adalah indeks USD. Ataupun alang-alang tuan-tuan nak mudah, terus trade kat Hot Forex. Atau tuan trade dekat mana-mana broker yang ada indeks USD, terus kat situ. Sebab sama aja.
Betul. Trade maknanya tuan fokus nak trade untuk profit kalau untuk affiliate tuan boleh maintain lah, saya tahu benda tu. Kalau untuk profit mana-mana pun boleh. Kalau untuk tak affiliate masalah. stay kat broker tu, ada gunakan demo unit, demo chart untuk pada broker lain. Tak ada masalah. So ini antara broker yang boleh bagi index USD. Baik. Dan senang untuk dibaca. Okey, cikgu, GJ daily ada momentum tapi ada ekstrim juga. Signal mana yang kita perlu fokus dulu? Ni sebab soalan ni saya ambil walaupun ada lagi soalan kat atas, sebab dia mengajar macam mana cara nak membaca, nak dapatkan keyakinan tu. Silakan cikgu. Okey. GJ GJ. Alright, saya suka soalan GJ ni. Daily ada momentum tapi ada ekstrim. Okey. Nak fokus mana dulu? Baik. Saya suka kalau orang selalu sebut ekstrim. Sebab dia mesti terbantutnya. Sebab macam saya dulu, terbantut, aku nak set, ada ekstrim pula. Macam mana tuan-tuan? Sekejap saya tukarkan pada ni. Bentar. Right. Dia kata kat daily ada ekstrim. Betul, ada ekstrim. Ni. Sebab tuan-tuan, ni bukan masalah bila kita belajar dalam kelas, kita dapat ilmu. Bila mula market ekstrim, contohnya market nak naik, extreme buy, batu TP wajib, market dalam volume buy, arah kukuh buy, re-entry buy, momentum buy, re-entry buy. Lepas tu kemudian kita fikir extreme sell, kemudian kita dah set dalam kepala MHV sell, arah kukuh sell, re-entry sell, momentum sell. Dah pasti tu yang ada dalam kepala kita kan. Tuan-tuan, trade apa yang kita nampak dulu. Satu benda nak kena ingat. Bila tuan-tuan nampak extreme sell kat sini, ini extreme adalah sebagai tanda awal. Yang kita belajar sebagai tanda awal untuk perubahan trend. Tapi adakah trend dah berubah? Adakah trend dah berubah? Tidak. Kenapa? Kita nampak sekarang ada extreme sell. Ni ada extreme sell. Kenapa extreme sell ni diturun sikit, dia naik, dia touch kepada mid BB dan dia naik? Sebab apa? Sebab trend di time frame besar masih belum selesai. Apa dia? Sebab tuan-tuan, kita nampak dekat weekly ni uptrend. Kita nampak ada bentuk-bentuk yang tak perjelas, tapi ada candle yang sedikit tutup. Ini tak perjelas. Ni macam nak buat momentum buy di weekly. Okay, sekarang ni daily kan? Okay. Yang ni daily. Ini daily, okay. Ni weekly. Dan satu lagi tuan-tuan, candle-candle ni semua, nampak tak? Top baby kembang ke atas. Dan semua candle weekly ni tuan-tuan berada atas EMA 50. Saya minta tuan-tuan bezakan dua benda untuk nampak. Baik. Okay. Tuan-tuan tengok. Ini extreme sell. Dia akan tanya, saya tahu dia mesti tanya, bang, ni extreme sell tapi jatuh. Ini extreme sell tapi naik, kenapa? Jawapannya, sebab kalau kita pandang daily saja, kita tak faham. Pandang TF lagi besar. Ketika berlaku extreme sell di sini tuan-tuan, dekat weekly, market dalam volume, candle jauh daripada top BB. Tetapi ketika extreme sell di sini dan di sini, candle dah touch top BB, dah ada bentuk-bentuk untuk nak muncul walaupun tak jelas momentum buy. Lepas tu tengok candle ni jauh daripada top BB, tapi candle ni tuan-tuan rapat dengan top BB. Tu beza dia. Tu sebab bila kita trade tuan-tuan, pandang daily, tolong pandang weekly. Sekurang tak nak pandang monthly, takut tengok monthly, tolong pandang weekly. Dia akan beritahu tuan-tuan. Jelas. Sebab kalau saya pandang daily tuan-tuan, memang saya tak jawapan. Dia nampak ni extreme sell, dia jatuh. Tapi ni extreme sell, dia retrace, dia naik pula. Lepas tu dia retest buat 5-10 low dengan MBB, dia naik, ada extreme sell lagi. Dia nak jatuh ke? Jawapannya tidak. Sebab di weekly tuan-tuan, candle dah touch maybe top BB. Dan dia dah cross up di sini. Okay, dan nak buat ni ada bentuk-bentuk momentum, dan dia dah buat new high.
Malah compare dengan di sini tuan-tuan, dia jauh dengan tok bibi. Inilah nama dia market hilang volume sell tuan-tuan. Market hilang volume sell di weekly adalah apa? Adalah re-entry sell di time frame yang lebih besar. Maksudnya market hilang volume sell yang berada di weekly adalah re-entry sell di monthly. Klik monthly, nampak tak tuan-tuan? Inilah re-entry sell dia. Itulah multi time frame. Itu sebab saya kata dalam BBMA, kalau tuan-tuan pegang satu TF memang kelang kabut. Dengan saya pun kelang kabut. Tapi bila saya mula faham sedikit demi sedikit multi time frame, saya dah boleh agak. Saya tengok extreme sell dekat daily, let low. Saya pergi weekly, momentum. Saya pergi dekat monthly. Okey, so mana tuan-tuan? Tidak ada bacaan untuk sell, untuk jatuh. Sebarang sell hanya bersifat retracement. Hanya bersifat retracement. Market tuan-tuan kuat lagi untuk naik. Kuat untuk naik. Very strong untuk naik GC ni. Okey, menarik. Tadi cikgu dah terangkan berkenaan dengan pasangan USD dengan yang lain. Jadi rasanya tu dah rangkum. Tapi ada juga satu daripada Muflihul Faizin. Dia minta USD CHF. UCHF, okey. Sebab dia kata kat sini apakah valid entry sell kerana sudah terbentuk BBMA pada daily H4. Entry sell dekat time frame mana? H4. Okey. Sebab saya ada terima beberapa kecaman. Kalau dia tanya saya directly, saya boleh jawab. Sebab dia kecam saya tempat lain, jadi saya tak tahu mana apa cerita sebenar. Saya malah nak ambil tahu, sakit kepala kan. Saya malah nak fikir. Nak tanya saya jawab lah. Sebab kefahaman yang saya faham tuan-tuan, bila orang masuk dalam grup, saya terangkan, dia baru tahu, oh macam tu ada macam tu. Pasal apa? Apabila kita menggunakan setup re-entry atau market dalam volume tuan-tuan, dia tidak akan valid selagi tidak ada bacaan momentum. Okey. Masalah itulah bila saya kata jangkaan re-entry sell di weekly atau market hilang volume sell di daily tanpa momentum sell di H4, bacaan dua-dua tu tak valid. Masalahnya yang momentum dia tak tengok. Dia tengok dua ni. Kata re-entry sell yang momentum tak tengok. Tak tengok. Dia kata ni, dia kata re-entry sell dekat weekly. Tapi pasal apa naik? Dia tak tengok kat belakang sebab tak ada momentum sell. Yang ada momentum buy. Pasal tu terbatal. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak trade guna BBMA multi time frame, mata kita, fikiran kita selalu fikir momentum. Kalau kita nampak momentum di H4, itu bacaannya adalah untuk weekly. Kalau nampak momentum di daily, itu bacaan adalah untuk monthly. Benda ni dia jalan sekali tuan-tuan. Tanpa momentum tidak akan valid sebarang re-entry. Sebab momentum lah yang membawa perjalanan trend. Itu kunci dia. Itulah yang Cikgu Umar, Cikgu dia selalu ingatkan kita. Tapi kita selalu lupa sebab sibuk nak ekstrim. Kita pucuk je. Sibuk nak ekstrim, terkena. Memang terkena. Walaupun dia re-entry weekly dan juga dekat MACD daily. Yang tengok ada kalau berlaku re-entry di weekly, ada tak momentum di H4? Tak ada. Tak valid. Okey. Sebab momentum tu yang membawa perjalanan. Jadi sebarang entry awal, kata tuan-tuan nak buat re-entry sell di weekly, dah sell bagai nak gila sell. H4 tak ada momentum sell. Apa kena buat? Cut loss. Sebab tuan-tuan dah ambil risiko awal. Tapi kalau ada momentum sell di H4, sebelum tu tuan-tuan dah masuk re-entry sell di daily, itulah pucuk. Lepas tu ramai post dekat Facebook, wah pucuk. Tapi kalau tak ada momentum sell di H4, dia naik balik, semua senyap. Sebab kena cut loss. Dia pandangan tu apa-apa hal pun pastikan jangan tinggal momentum. Memang kunci dia momentum. Itu yang membawa perjalanan trend. Macam mana pun. Saya bagi contoh tuan-tuan. Cantik. Contoh. Pair, ada 6 minit Okey. Saya bagi tahu pair yang memang saya nak masuk. Okey. Kenapa wah, cikgu belanja nampak ni. Saya bagi tahu. Tapi tuan-tuan, pair yang saya nak masuk ni, tuan-tuan kena penuh kesabaran. Baik. Sebab pair yang saya nak masuk ni adalah pair perjalanan monthly. Oh, jauh. Tujuan dia tuan-tuan semua, saya nak income gaji bulan. Saya tak nak income harian. Saya nak gaji bulan. Layer sampai habis. Sampai sebulan. Sampai habis perjalanan tu. Okey? Saya bagi contoh.
yang saya tengah trade sekarang lah. Baik. Okey, iaitu Euro AUD dan Euro NZD. Sebab tu pasu tengok dia ada kat atas ni kan. Ini cara saya. Dalam ni tuan-tuan tengok ada banyak profil. Pening kan? Jadi tuan-tuan, Pening masing-masing ada cara masing-masing. Cara saya bila saya dah scroll semua sekali tuan-tuan, saya kena pilih. Saya tanya diri saya, apa yang aku nak, apa yang aku mampu. Saya tuan-tuan tak mampu nak buat re-entry ETF kecil, H4, H1. Saya tak mampu nak monitor. Saya kena tegang sebab saya full time babysitter. Okay. Saya tak mampu. Jadi saya kena buat satu yang saya mampu. Saya nak income tapi kena buat fikir benda yang saya mampu. Being a trader, saya kena scan, saya cari, saya jumpa setup di monthly, muncul di Euro AUD dan muncul di Euro NZD. Sebab dua pen ni tuan-tuan, ini macam adik-beradik, abang-adik. Kita kena kenal. Right? Orang tak tanya langsung pasal pen ni. NZD ni. Saya kaji benda tu sebab saya tahu. Okay. Sebab tuan-tuan, tujuan kita adalah nak profit. Jadi kita kena buat homework lah. Jadi dengan dua pen ni saya letak kat atas, saya dah tahu dah. Okay, ni pen yang saya nak fokus. Okey, jadi sekarang antara dua ni Bazu, katakan saya ambil Euro NZD. Okey tuan-tuan, entah saya tunjukkan sesuatu, mungkin ada dah faham, mungkin ada yang belum faham, tak ada masalah. Sama-sama kita tengok apa yang sedang ditunjukkan di sini. Okey tuan-tuan, di sebelah kiri sekali adalah monthly, di tengahnya adalah weekly, di kanannya adalah daily. Clear? Tuan-tuan, apa yang saya sedang fikirkan sekarang adalah, jikalau di kiri adalah monthly, di kanan, di tengah adalah weekly dan di kanan adalah daily, bermaksud bacaan momentum di daily akan validkan market long volume di weekly, akan validkan re-entry sell di monthly. Itu dia punya formula dia. Okey. Jadi tuan-tuan, cuba lihat di monthly. Tuan-tuan nampak di monthly, sekejap saya buat saya kat sini. Okey. Tuan-tuan nampak sebenarnya Euro NZD di monthly untuk bulan lepas valid bacaan re-entry sell. Betul, bukan valid. Dia dah nampak bentuk re-entry sell di monthly. Baik. Jadi bila ada re-entry sell di monthly tuan-tuan dah tahu dah di weekly akan muncul market hilang volume sell. Bentuk market hilang volume tuan-tuan adalah bentuk seperti arah kukuh buy. Dan ia akan memvalidkan bacaan re-entry sell di monthly, dan market long volume sell di weekly adalah momentum sell di daily. Belum ada lagi. Okey, tetapi di sini tuan-tuan kita akan confuse. Dekat monthly ada re-entry sell monthly, tapi dekat daily ada pula arah kukuh buy dan re-entry buy. Dia dah confuse. Aku nak buy ke aku nak sell ni? Okey. Itulah dulu saya. Sebab saya tak tahu apa saya nak buat. Saya dah pening, alamak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya tak tahu mana punca dia, mana yang akan validkan apa. Yang akan membalikkan setiap bacaan adalah momentum. Momentum di daily, valid lah re-entry di monthly. Momentum di H4, valid lah re-entry di weekly. Momentum di H1, valid lah re-entry di daily. Jadi momentum tu yang punya cerita. Jadi tuan-tuan, kalau kita rujuk di daily, belum lagi ada bacaan momentum sell. Okey. Nak tahu adakah kita nak pilih re-entry sell di monthly atau re-entry buy di weekly? Kita lihat di 4 jam. Buka di 4 jam. Tuan-tuan nampak apa di 4 jam? Tuan-tuan nampak bacaan momentum sell. Jadi bila tuan-tuan nampak momentum sell di 4 jam, bermaksud apa? Re-entry buy di weekly tak valid. Dan bila tak valid entry buy di weekly, maka jadilah ia sebagai market hilang volume sell. Dan disebabkan dah ada momentum sell di H4, ini adalah tanda awal sebelum munculnya momentum sell di daily. Jadi jikalau tidak ada bacaan momentum sell di daily, tetapi ada pula bacaan momentum buy di 4 jam, maka yang valid adalah re-entry buy di weekly. Part ni tuan-tuan, ramai yang tak dapat sebelum ni. Cerita dia panjang, tapi inilah kunci dia. Kuncinya adalah momentum. Jadi tuan-tuan, inilah yang saya akan ulang-ulang setiap hari dalam saya punya kelas group. Dalam kelas online saya sebulan ni, saya akan ulang-ulang. Pasti tuan-tuan, sekali saya cerita, saya yakin bagi yang baru mendengar, apa dia cerita
Memang tak faham maksud. Okey. Kena ulang. Saya bising banyak kali. Saya cakap takkan tak faham. Ni momentum. Rupanya ada yang tak kenal momentum. Jadi saya tahu. Jadi saya ulang balik. Jadi saya kata you kena kenal momentum, sebab momentum lah yang membawa perjalanan trend. Jadi selagi tidak ada baca momentum buy di 4 jam, maka momentum sell di 4 jam masih valid, bermaksud tidak ada bacaan untuk re-entry buy di weekly. Itu tanda-tandanya nak bermulanya atau nak validnya re-entry sell di monthly, dengan syarat daily muncul momentum sell. Dan kawan dia Pak Azul, ni Euro NZD, kawan dia dah Euro AUD, telah pun muncul momentum sell di daily, bermaksud telah valid bacaan-bacaan monthly. Jadi yang berlaku sekarang tuan-tuan, di momentum sell di daily, bila ada momentum sell akan ada re-entry sell. Memang saya nak ngesell lah benda ni. Inilah perjalanan jauh sebenarnya. Mengesell cikgu Jadi inilah perjalanan jauh. Saya tengah standby lah. Nanti balik nanti saya buat layer cantik-cantik, susun. Okey. Dan insyaAllah perjalanan jauh, insyaAllah. Wah, ini dua pair ni Dan bila Euro AUD, Euro NZD tuan-tuan, kita nak sell, maka AUD USD, NZD USD kita buy. Itu cerita dia. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan perkongsian ilmu untuk episod yang ke-154 ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan juga dapat kefahaman. Kalau perlukan ulangan, nak tengok balik, pergi ke YouTube channel kami lah, CTC FM, kita boleh tengok balik yang episod 154. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu. Kepada anda yang memberikan perhatian, esok jangan lupa kita ada bicara fundamental yang dikuasakan oleh SM pada 10.30 malam bersama dengan cikgu Yun CTC. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, kita jumpa lagi, bye bye.